mana-mana ketua jabatan untuk datang ke rumah Allah ini. Tetapi yang jemput kita untuk datang di rumah Allah ini, yang disebut dengan raja kepada segala jenis raja atas dunia ini, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, yang menjadikan pada diri kita supaya kita datang dan kita duduk dan kita berlumba untuk mendapatkan ganjaran dan pahala di sisi Allah. Besarnya nilai hari Jumaat sebegini, sampai peringkat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jadikan waktu solat Zuhur ini menjadi 2 rakaat sahaja dengan Jumaat. Tetapi Allah jadikan dengan 2 perkara lagi yang besar pada diri kita, iaitu kita diajar supaya mendengar 2 khutbah Jumaat, menggantikan 2 rakaat sembahyang yang sepatutnya sembahyang waktu sebegini, waktu Zuhur 4 rakaat. Tiba-tiba Allah jadikan sembahyang tak payah banyak jadi 2 rakaat, dengan kita diajar supaya mendengar 2 khutbah Jumaat. 2 khutbah Jumaat yang diajar supaya kita dengar ini, dengan merupakan satu benda yang 2 kali khutbah yang kita diajar supaya kita dengar ini, merupakan satu cara Allah untuk memberi makan pada jiwa-jiwa kita. Jiwa kita ni perlu diberi makan dan diingatkan sepanjang masa pada diri kita. Makanan sebagaimana jasad, kita makan untuk jasad kita. Kalau sekiranya kita tidak bagi makan pada jasad kita, lambat laun jasad kita ni akan mati. Demikian juga dengan hati kita. Hati kita diajar supaya bagi makan. Tiap-tiap di kalangan kita kena bagi makan. Makan apa? Makanan yang kita diajar supaya diberi makan. Allah bagi beberapa makanan jiwa. Dalam hidup seorang mukmin ini, ada beberapa makanan yang diajar supaya kita ambil dalam hidup kita. Makanan ini kalau kita gambarkan yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, dan juga dalam Al-Quran kan mengabarkan tentang betapa besarnya nilai makanan pada hari Jumaat. Ulama-ulama sebut ada 5 makanan yang utama yang kita kena ambil pada tiap-tiap hari Jumaat, yang hanya sentiasa sebut dan kita kena ingatkan di kalangan masyarakat kita, sehingga kan kalau kita tak ambil makanan ini, menjadi cacat dan menjadi kuranglah pada kita. Setiap hari Jumaat Allah sediakan 5 makanan untuk jiwa di kalangan kita. Ada makanan-makanan lain yang ini digambarkan sebagai makanan tambahan. Makanan utama yang kita kena ambil yang disebut dengan puji-pujian bagi Allah. Satu khutbah dimulakan dengan innal hamdalillah, dipuji dengan Allah. Bahkan khutbah ni kalau tidak dimulakan dengan puji-pujian bagi Allah, maka tidak sah khutbah tersebut. Khutbah menjadi sah kerana kerana puji bagi Allah dahulu. Kerana hidup ini jangan sibuk nak puji manusia, jangan sibuk nak puji sesama makhluk, tetapi sibuk puji pada Khalik yang menjadi dan menciptakan kita. Hidup kita, kalau manusia kena puji, manusia suka. Allah jauh lebih suka dengan pujian hamba. Hamba puji Allah ni banyak dengan kalimah-kalimah yang banyak. Puji-pujian bagi Allah. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih segala benda yang ada di langit dan juga di bumi. Puji-pujian bagi Allah. Kenapa kena puji bagi Allah? Nak suruh sedar yang kita ni adalah hamba, manakala Allah tersebut merupakan pencipta. Siapa yang dia banyak puji kepada sesama makhluk, maka dia tak sedar siapa dia pencipta. Sebab itu dalam hidup kita, puji dulu bagi Allah. Segala benda yang ada pada kita ni, semua diberi oleh Allah. Nikmat yang kita miliki ni, semua pemberian oleh Allah. Susah sangat ke mulut kita nak sebut Alhamdulillah. Payah sangat kepada diri kita nak sebut Subhanallah. Payah sangat kepada diri kita nak sebut Allahu Akbar. Dalam hidup kita yang banyaknya kita sebut orang tu hebat, orang ni hebat. Kita rasa bahawa kehebatan pada orang, tapi tak rasa kehebatan pada Allah. Tiap-tiap hari Jumaat dia ada supaya ambil makanan. Makanan yang utama yang kita kena ambil dan kita bawa balik dalam rumah tangga kita, yang disebut dengan pujian bagi Allah. Sebut pada anak-anak kita, sebut pada isteri kita yang tak datang sembahyang Jumaat, puji bagi Allah. Syukur di atas nikmat yang Allah kurniakan pada kita sekarang. Kita berada dalam bulan Rejab. Nikmat yang Allah kurniakan dalam hidup kita ni, nikmat yang banyak. Kalau kita nak bilang nikmat, tak terbilang banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha.
Kalau kamu nak bilang nikmat Allah, tak terbilang balik. Oleh demikian, pujilah oleh Allah, syukur pada Allah. Kerana dia, kerana nikmat-nikmat ini dan segala nikmat-nikmat ini semuanya selayaknya untuk kita tanggung dan selayaknya untuk kita pikul dalam hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, makanan yang kedua yang diajar supaya kita ambil tiap-tiap hari Jumaat ni ialah selawat pada Rasulullah SAW. Selawat ni tak boleh tinggal. Sehingga kan tiap kali mana khutbah sebut, lepas pada innal hamdalillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat pada Rasulullah SAW. Selawat pada Rasulullah SAW ni bukan bermusim tak. Bukan waktu mana rasa nak mencintai Rasul baru nak berselawat tak. Berselawat pada Rasulullah SAW ni sentiasa dan setiap masa. Dalam hidup kita ni, selawat dan berterusan. Kenapa selawat pada Rasulullah? Kerana kita hidup ini pun menumpang syafaat Rasulullah SAW. Kalau tidak kerana Allah nak jadikan Rasulullah, maka kita sendiri tidak dicipta dan dijadikan oleh Allah. Kita ni ada punca apa dia? Punca Allah menjadikan Nabi Muhammad dah, yang menyebabkan kita ada. Kemudian lepas pada kita mati nanti, kita perlu pada Rasulullah SAW. Cuba bayang orang yang hidup dalam keadaan dia tak kenal Rasulullah. Dia hidup dalam keadaan dia sibuk mengenali orang-orang lain. Dia mengenali pelakon-pelakon, dia mengenali ahli-ahli sukan, dia mengenali orang-orang yang lain selain daripada Rasulullah dan juga para sahabat. Bagaimana untuk dia nak bersama dengan Rasulullah di dalam kubur nanti? Bagaimana hidup dia nak bersama dengan Rasulullah dan para sahabat di padang mahsyar nanti? Rasulullah ini besar dalam hidup kita, sehingga kan selawat ni kena sentiasa sebut dan sentiasa sebut. Sebanyak mana kena selawat, dalam hadis Rasulullah SAW sebut bagaimana besarnya nilai selawat ini. Selawat sebanyak mungkin dalam hidup seorang, lebih pada 70 kali saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini makanan yang kedua, yang keenam. Makanan yang ketiga yang diajar supaya kita ambil satu ayat Quran yang dibaca sepotong ayat Quran. Setiap kali mana khutbah Jumaat, dia akan baca sepotong ayat sempurna. Ayat yang sempurna ini dipanggil ayat tema dalam hidup kita selama seminggu ini. Tiap-tiap di kalangan kita tolong ingatkan, ni ayat tema untuk minggu ni ayatnya. Sebab tu tiap-tiap kali mana hari Jumaat disebut wa tadabbaru qaulahu ta'ala, kamu hendaklah tadabbur ayat Allah Ta'ala ini. Ayat apa dia yang dibaca? Dibaca sepotong ayat. Sama ada dibaca qul huwallahu ahad, katakanlah Allah yang besar. Ayat ini ayat tema mingguan. Dalam hidup kita kena ingat seminggu dalam minggu ni ayatnya yang menjadi tema dalam kekeluargaan kita. Nak suruh kita sentiasa hidup dalam keadaan mengikuti Al-Quran. Sebab tu tiap-tiap hari Jumaat dia berbeza-beza. Ayat yang dibaca tersebut berbeza-beza. Dengan tujuan apa berbeza-beza? Dengan tujuan supaya makmum-makmum ataupun orang yang mendengar ni, dia ambil ayat tersebut dan dijadikan pegangan dalam hidup dia. Minggu ni ayat ni yang menjadi tema dalam perjalanan kehidupan, diulas berdasar pada isu semasa yang berlaku dalam kehidupan mereka. Kemudian yang keempatnya, dalam setiap kali mana Jumaat ni kena pesan supaya takwa pada Allah. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan supaya bertakwa pada Allah. Kenapa kena pesan takwa pada Allah? Kerana ramai orang yang tak takwa pada Allah. Ramai orang takwa pada kerja dia. Ada orang yang takwa dengan keluarga dia. Ada orang takwa dengan isteri dia. Ada orang yang tidak takwa pada Allah. Tidak takwa pada Allah ni menyesatkan hidup seseorang. Dia akan hidup dalam keadaan sesak dada dia. Hanya hidup tidak takwa pada Allah. Takwa pada Allah ni yang disebut dengan satu gambaran kekuatan dalam keimanan seseorang. Kalau kita tidak ada takwa, maka senang untuk diserang. Bila-bila masa saja diserang. Diserang oleh apa dia? Yang disebut dengan serangan-serangan maksiat. Tak ada takwa, mata kita melilau memandang benda-benda yang dilarang oleh Allah. Tidak ada takwa yang menyebabkan kita dengar kalimah-kalimah yang melekakan dan melanggarkan. Tak ada takwa yang menyebabkan seorang ni berani nak buat maksiat, nak beli nombor, nak buat itu, nak buat ini. Punca apa dia? Tidak ada takwa pada Allah SWT. Takwa ni satu benda yang menyebabkan dia terjaga dalam hidup seseorang. Apabila seorang ada takwa, maka terjaga. Isteri dia dijaga dengan elok,
Anak-anak dia akan tunaikan amanah dengan cara yang betul. Kehidupan dia tersusun. Kenapa? Dia buat mengikut acuan agama. Dia bukan buat berdasar pada acuan nafsu, tidak. Tetapi kita buat berdasar pada kehendak agama. Agama nak bagaimana, keadaan bagaimana. Yang keempat dan yang akhir sekali, doa kita kepada setiap orang mukmin. Hari Jumaat doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kenapa kita doa pada orang mukmin? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, kamu doa pada orang yang kamu tak nampak. Kamu doa untuk orang yang tak nampak ini, Allah akan bagi pahala pada kamu. Kamu sebagaimana kamu minta untuk dia, kamu akan dapat sama. Walaka misluh. Kamu pun akan sama, akan dapat di waktu mana kamu doa pada kawan-kawan di kalangan kita ni sendiri. Ada 5 makanan setiap kali mana hari Jumaat kita diajar supaya kita ambil, dan kita duduk awal-awal dalam rumah Allah, dan kita pastikan. Sebab tu awal jangan datang lepas pada mana habis khutbah baru datang sembahyang Jumaat. Jangan. Datang sembahyang Jumaat ni bila waktu mana sebelum khutbah lagi. Sehingga kan ulama-ulama kata, apabila khatib naik saja di atas mimbar, khatib naik saja atas mimbar, mereka-mereka yang jaga pintu tu semua akan datang duduk dekat dengan mimbar. Akan dari mimbar, siapa yang datang lewat lepas tersebut, nama dia sudah tidak dicatat di sisi mereka-mereka, dan dia akan dapat pahala. Dia dapat pahala sembahyang Jumaat, dia pahala dengan khutbah, dia dah tak dapat pada dirinya. Rugi dalam hidup kita, sedangkan hari Jumaat ni hari yang cukup bermanfaat pada kita. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.